Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan tengok balik perkembangan tamadun awal dunia. So ada 4 tamadun sepatutnya. Mesopotamia, Mesir Purba, Indus, Huanghe. So hari ni kita akan tengok satu, iaitu tamadun Mesopotamia. Okey. So tamadun Mesopotamia. Okey, tengok, kita dah tengok peta hari tu, dah tengok label, dah warnakan kedudukan dan sebagainya. Maka kita akan pergi kepada lebih spesifik. Sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan Mesopotamia? Okey, disebabkan tamadun ini ada 2 sungai. Yang lain tamadun ada 1 sungai je kan. Okey, sebabkan tamadun ini ada 2 sungai. Yang ni awak boleh tengok dalam buku teks awak. Okey, menyebabkan dia membawa maksud tanah yang mempunyai 2 sungai. Okey. So, awak tengok dekat awak punya modul. Jangan lupakan modul saya ya. Okey. So, apakah maksud Mesopotamia? Tanah antara 2 sungai. Okey. So, dalam kerajaan tamadun Mesopotamia, dalam tamadun Mesopotamia, pernah wujud beberapa kerajaan. Antara contoh kerajaan tamadun Mesopotamia adalah Sumeria, Babylon, Akkad, Assyria, Chaldea. Okey. So kerajaan terawal untuk kerajaan tamadun Mesopotamia adalah kerajaan Sumeria dan kerajaan akhir adalah kerajaan Chaldea. Okey. So antara lokasi negara yang pada masa kini yang masih meliputi sekarang ni sebenarnya Mesopotamia kat negara mana? Dulu nama dia Mesopotamia. Sekarang dekat negara mana? Sekarang ni dia meliputi beberapa negara seperti Iran, Iraq, Turki ataupun Kuwait. Okey. Ambil yang penting lah. Okay, so kita akan tengok tamadun Mesopotamia punya gambaran yang bentuk 3D ya. Okey, ini adalah gambaran tamadun Mesopotamia. Kita ambil contoh kerajaan Babylon. Okey. So apa yang ada dalam kerajaan Babylon? Dia adalah sebuah kerajaan maju. Awak nampak tak? Kota dia besar, kerajaan dia tersusun. Okey, lepas tu dia ada pintu gerbang. Sebenarnya banyak pintu gerbang. Setiap pintu gerbang mempunyai ciri-ciri yang unik tersendiri. Okey, ada tentera. Okey, dan yang penting sekeliling kerajaan ada dinding tembok yang tinggi. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk melindungi daripada serangan luar lah ataupun musuh. Tengok. Okey, uniknya dia ada satu lagi, Taman Tergantung Babylon. Kenapa dipanggil taman tergantung? Adakah taman itu tergantung? Tidak. Bangunan dia bertingkat-tingkat dan setiap tingkat itu ada taman. Daripada jauh dia akan nampak seolah-olah taman itu tergantung. Okey, sebab itu dipanggil taman tergantung Babylon. Dan yang paling penting, mereka ada sebuah pusat ibadat. Bukan sebuah lah, ada banyak pusat ibadat dan bentuk piramid bertingkat. Okey, nama dia zigurat. Sekeliling kawasan ada rumah, ada kedai dan pelbagai kemudahan lah. Okey, lepas tu ada terusan. Okey, ada terusan. Okay, untuk pertanian dan juga ada pelabuhan. Okey, untuk kapal-kapal datang, pedagang-pedagang luar boleh datang. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang gambaran 3D tamadun Mesopotamia. Okey, so sekarang kita sambung dengan modul. Okey, tolong tengok modul. Modul bab 4 dengan 5 tu saya gabung. Okey. Kita akan tengok ciri tamadun Mesopotamia. Okey, yang pertama dari sudut bandar dia. Okey, sistem perbandaran dia. Okey. Kebanyakan struktur bandar ataupun bahan binaan digunakan untuk membina bandar tersebut adalah daripada tanah liat. Okey, kalau awak tengok ini dalam buku teks awak semua jawapan dia dekat sini. Okey, dibuat daripada tanah liat. Okey. So awak betul tulis kat situ. Okey. Senaraikan perkara yang terdapat dalam bandar. Okey, awak dah tengok video tadi tu. Sama je, tapi awak boleh rujuk pada awak punya yang gambar dalam buku teks ni. Okey. Ada rumah, kedai,
Okey. Kemudian ada dinding ataupun tembok. Okey. Kemudian ada pelabuhan. Lepas tu ada rumah ibadat ataupun kuil, dan juga ada terusan. Okey. So awak betul kat sini. Ada rumah kedai, okey, ada pusat ibadat ataupun rumah ibadat pun boleh, terusan, ada pelabuhan dan juga ada dinding tembok. Okey. So apa kepentingan atau kenapa nak bina dinding yang tinggi? Okey, tapi kita dah tengok video tadi kan. Okey, kenapa? Yes, untuk elakkan daripada serangan musuh. Okey. Untuk melindungi daripada serangan musuh. Ada kat sini jawapan. So betul kat situ. Melindungi kerajaan daripada serangan luar ataupun musuh. Dua-dua boleh. Sama maksud dia. Okey, yang kedua adalah ciri-ciri dalam Mesopotamia, masyarakat dia menjalankan aktiviti pertanian. Okey. Yang pertama, apakah tanaman yang ditanam oleh masyarakat tamadun Mesopotamia? Okey. Kita pun ada jawapan kat sini juga, iaitu gandum dan barley. So awak boleh tulis kat sini gandum dan barley. Okey. B, senaraikan teknologi pertanian yang digunakan oleh masyarakat Mesopotamia. Okey, pun awak boleh ambil kat sini juga jawapan dia, iaitu ada sistem pengairan dan terusan. Okey. Dan terdapat kawasan yang subur, kita panggil dia bulan sabit subur. Okey. Yang ketiga adalah ciri-ciri dalam aktiviti perdagangan. Apa bukti sebenarnya masyarakat Mesopotamia ada wujudnya aktiviti perdagangan? Okey, bukti dia pun ada kat sini. Okey. Wujudnya pusat pelabuhan di mana semua kapal-kapal luar datang. Kemudian dari situ wujudlah pusat perdagangan, dan juga mempunyai pedagang luar lah, seperti daripada tamadun Indus. Okey. So nombor 3, awak tengok perdagangan, bukti yang menunjukkan wujudnya aktiviti perdagangan. Pelabuhan, yes. Pusat perdagangan, ada pedagang luar. Okey. Dan akhir sekali yang keempat, okey, bukti masyarakat mahir dalam seni bina. Sebenarnya ada banyak bukti tapi kita ambil satu contoh, iaitu kita ambil dia binaan berbentuk piramid yang dipanggil ziggurat. Ni ada. Kalau kita tengok dari segi dekat lah nampak tak bentuk piramid tapi bertingkat-tingkat, dipanggil dia ziggurat. Piramid bertingkat dipanggil ziggurat. Okey, tu habis untuk tamadun Mesopotamia. Kita sambung tulis esei. Bye.